Ini teguran Najib kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Najib hentam Khalid cuma baca tajuk saja. Anwar setuju langkah kerajaan tangani COVID. Ini yang akan dilakukan jika Anwar jadi Perdana Menteri. Bekas Perdana Menteri Najib Razak menegur Kerajaan Perikatan Nasional agar tidak melakukan beberapa perkara dengan mengaitkannya dengan Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini. Antaranya ialah tidak menggunakan saluran rasmi kerajaan termasuk laman Facebook untuk tujuan troll dan propaganda. Jangan jadi macam rejim gagal kerasi Pakatan Harapan. Jangan sering buat U-turn. Jangan gunakan saluran rasmi kerajaan termasuk laman Facebook untuk troll atau bermain propaganda, katanya menerusi hantaran di Facebook. Teguran lain Najib adalah agar kerajaan sekarang tidak kedekut untuk membantu rakyat serta menghina rakyat dan penjawat awam. Kenyataan itu tidak merujuk mana-mana pihak secara khusus tetapi dibuat sehari selepas akaun rasmi Kementerian Kesihatan atau KKM menyiarkan pujian Menteri Kesihatan Dr. Adham Baba dalam menangani krisis wabak COVID-19 dan secara tidak langsung membandingkannya dengan pentadbiran Pakatan Harapan. Menteri Kesihatan zaman Perikatan Nasional tak banyak cakap, tak banyak cerita. Awalan hari pertama masuk kerja, terus sekat pelancong Iran, Itali dan Korea. Terus memastikan hubungan baik dengan China bersama Kementerian Luar bagi membantu bekalan sumbangan peralatan di Malaysia. So nampak tak beza. Apa yang penting ada sense of urgency, bukannya blur, kata hantaran itu. Hantaran itu telah dipadam tidak lama kemudian selepas mengundang reaksi negatif, antaranya disifatkan sebagai tidak profesional, tetapi tangkap layarnya terus tular di laman sosial itu. Ia merupakan olahan daripada kenyataan asal yang disiarkan di halaman Facebook Friends of Dr. Adham Baba. Hantaran asal itu turut mengkritik Menteri Kesihatan zaman Pakatan Harapan dipercayai merujuk kepada Dr. Zulkifli Ahmad. Pegawai komunikasi KKM memberitahu media menerusi WhatsApp bahawa hantaran itu disebabkan kesilapan teknikal, ekoran kesilapan log masuk. Bagaimanapun tangkap layar perbualan dalam kumpulan WhatsApp yang mendakwa hantaran itu dibuat atas arahan seorang pegawai kanan Adham telah disebarkan. KKM setakat ini tidak memberi respons terhadap soalan berkenaan perkara itu. Pada masa yang sama juga, Setiausaha Politik kepada Lim Kit Siang turut mempersoalkan apa yang terjadi di laman Facebook Kementerian Kesihatan KKM. Beliau mendakwa suatu hantaran berbaur politik yang dikongsi daripada halaman Friends of Adham Baba telah dibuat naik pentadbir Facebook KKM. Selepas mendapat kecaman meluas daripada mereka yang berkunjung ke Facebook page tersebut, posting itu telah dipadam. Memang patut padam, memang tidak patut page KKM kongsikan post yang jelas berbaur politik, katanya pada suatu hantaran di media sosial. Syahrizan yang juga seorang peguam menimbulkan persoalan mengapa hal ini boleh berlaku. Adakah kerana terdapat orang politik yang baru dijadikan admin page kementerian? Adakah terdapat campur tangan politik dalam komunikasi korporat KKM yang sebelum ini bebas dari politik? Adakah kita akan lihat lebih banyak posting seperti ini di masa hadapan atau mungkin dengan cara yang lebih halus untuk tujuan politik? Soalnya. Bekas Perdana Menteri Najib Razak menempelak pemimpin amanah Khalid Samad kerana dianggap tidak membaca keseluruhan kandungan berita yang disiarkan terlebih dahulu sebelum memuat naik hantaran di media sosial. Najib berkata bekas Menteri Wilayah Persekutuan itu salah tafsir berhubung hantarannya di Facebook tempoh hari yang disiarkan di Malaysia kini berhubung isu lantikan politik. Ini kes orang yang baca tajuk berita sahaja tanpa membaca kandungan. Late fikir saya puji Pakatan Harapan kerana Pakatan Harapan pernah janji untuk hentikan lantikan politik. Sebab itu Late pun kongsi artikel Malaysia Kini itu dan ucap terima kasih pada saya. Jika dia baca artikel itu betul-betul, dia akan tahu bahawa saya tempelak Pakatan Harapan kerana Pakatan Harapan yang janji tiada lantikan politik. Pakatan Harapan yang mungkir janji dan membuat lantikan politik beramai-ramai. Lalu, Pakatan Harapan masih ada hati suruh Perikatan Nasional tunaikan janji yang Pakatan Harapan mungkir, tulisnya. Pada hantaran Facebook beliau, Najib turut berkongsi hantaran Ahli Parlimen Shah Alam di Twitter beliau dengan berterima kasih kepada Najib atas kenyataannya mengenai lantikan politik. Khalid turut menyamakan isu lantikan politik itu dengan era Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Yes, and that was why Pakatan Harapan was elected and Barisan Nasional dumped.
Now this backdoor government, in total disregard for the wishes of the people, is doing what the Barisan Nasional, which was dumped by the rakyat, did in its day. Thank you, Jeb, for your explanation. Down with Barisan Nasional. Now down with Perikatan Nasional. Sama je ciapnya. Untuk rekod, Ahli Parlimen Pekan itu mengkritik para pemimpin Pakatan Harapan yang tidak habis-habis bercakap mengenai pentadbiran Perikatan Nasional yang membuat siri pelantikan politik untuk mengetuai badan kerajaan dan syarikat berkaitan kerajaan atau GLC. Dakwanya, sebelum PRU14 pada 2018, Pakatan Harapan mengikrarkan janji bertulis untuk mengakhiri semua lantikan politik dan ini tidak seperti kerajaan Perikatan Nasional. Pada masa sama, Najib secara menyindir menasihatkan supaya Khalid membaca sebelum membuat sebarang komen dan berkongsi sebarang maklumat. Lek jangan malas, Perdana Menteri ke-7 tak suka. Baca betul-betul sebelum komen dan kongsi. Membaca jambatan ilmu, kata Billboard Gegasi Mazli suatu masa dahulu, sindirnya. Datuk Seri Anwar Ibrahim pada dasarnya bersetuju dengan banyak langkah yang diambil oleh kerajaan dalam menangani penularan wabak COVID-19. Presiden PKR itu berkata, beliau juga bersetuju kerajaan melanjutkan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebagai usaha mengekang wabak itu yang menghantui seluruh dunia. Bagaimanapun beliau berharap kerajaan lebih telus dalam pelaksanaan itu, terutama berkaitan dengan masalah rakyat yang kehilangan dan kekurangan sumber pendapatan akibat PKP. Pada masa sama, beliau menggesa kerajaan agar bantuan Prihatin Nasional atau BPN yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menerusi pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat pada 27 Mac lalu dilakukan secara lebih telus. Walaupun saya banyak bersetuju dengan langkah kerajaan termasuk PKP dilanjutkannya, tetapi pelaksanaannya mesti telus, terutama berkaitan dengan BPN yang mana rakyat ingin tahu kedudukannya. Saya nyatakan perkara ini untuk memberi gambaran kepada kerajaan bahawa langkah yang ada sekarang tidak memadai dan kerajaan perlu pastikan ketelusan penyampaiannya. Sekarang banyak bantahan didengar kerana saluran bantuan itu masih lagi menerusi ketua-ketua politik tempatan yang belum tentu dilakukan secara telus dan sampai kepada kelompok yang paling miskin dan berhak, terutama yang kelaparan, anak-anak dan warga emas, katanya menerusi live Facebook beliau. Anwar yang juga Ahli Parlimen Port Dickson berkata, sebab itu beliau gesa pemimpin kerajaan agar lebih bertanggungjawab dalam pengumuman yang dilakukan. Ini tegas beliau dalam tempoh PKP, pendapatan hasil minyak akan berkurangan manakala kilang dan syarikat tidak lagi meneruskan pengeluaran ataupun keluaran secara terbatas kerana faktor keselamatan. Beliau juga melahirkan kebimbangan dengan kenyataan Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz apabila memberi unjuran pertumbuhan ekonomi negara yang bertentangan dengan dapatan daripada satu kajian. Jelasnya menteri berkenaan memberi keadaan yang sangat lunak untuk tahun 2021 iaitu unjuran 5.8%, sedangkan dapatan dari satu kajian menunjukkan ekonomi negara akan menguncup kepada negatif 1 hingga 4.6%. Penguncupan ini secara tidak langsung memberi kesan kepada ekonomi dan kehidupan rakyat, terutama di kalangan penjajah, peniaga kecil serta industri kecil dan sederhana atau IKS. Golongan ini semua akan hadapi kesan yang besar yang saya kira dalam semua unjuran akan berlarutan untuk sehingga akhir tahun ini dan membawa ke tahun depan. Kenapa menteri sandar kepada 1-2 kajian? Bagi saya sangat tidak munasabah kerana ia memberikan satu gambaran kita ini di tahap yang boleh membanggakan, sedangkan berlaku sebaliknya, katanya. Anwar turut menyentuh mengenai beratusan golongan yang bakal kehilangan pendapatan dengan menyatakan kajian Jabatan Statistik Malaysia menunjukkan mereka yang bekerja sendiri akan mengalami kekurangan pendapatan sepanjang PKP ini sebanyak 53.4%. Katanya, 35% dari jumlah itu akan kehilangan lebih 90% pendapatan dan 46.6% akan kehilangan pekerjaan sama sekali, maknanya akan menjadi penganggur. Anwar Ibrahim berdepan soalan apakah yang akan dilakukannya bagi menangani wabak COVID-19 kalau beliau sekarang menjadi Perdana Menteri. Presiden PKR itu ditanya soalan itu dalam sidang media atas taliannya. Menjawab soalan itu, Anwar berkata, beliau bukan Perdana Menteri tetapi menekankan kepentingan sidang khas Parlimen bagi membincangkan masalah itu. Saya bukan Perdana Menteri, saya dah cadangkan. Ini cadangan, sidang Parlimen yang khas. Bincanglah dengan semua. Dah kata kita tak politik, kata Anwar. Tanpa menyebut secara khusus, Anwar mendakwa ketika kerajaan Perikatan Nasional menegaskan kepada pihak lain agar tidak berpolitik, mereka sendiri mengatur permainan politik sehingga ke peringkat akar umbi. Apa kerja dia atau jentera politik dia
di setiap daerah dan kawasan parlimen untuk bahagi dan potong musuh-musuh politik ini. Ini kerja haru biru. Ini kalau tanya saya, Tan Sri Muhyiddin dan pasukannya, betulkanlah keadaan begini. Kalau cakapnya kita tumpu ekonomi dan rakyat, tak ada politik. Tapi GLC, syarikat berkaitan kerajaan, semua orang kita, Cindy Anwar, dipercayai merujuk kepada lantikan anggota parlimen kerajaan bagi menderajui GLC. Pada masa yang sama, Anwar menyifatkan keputusan Perikatan Nasional untuk melantik semua ahli parlimennya menjadi pengurusi agensi dan syarikat berkaitan kerajaan atau GLC sebagai satu jenayah, sedangkan rakyat sedang bergelut dengan masalah keuangan akibat pandemik COVID-19. Kamu bercakap tentang menolong rakyat miskin, kamu bercakap tentang kesulitan ekonomi, tetapi pada masa yang sama, kamu bercakap tentang melindungi kepentingan ahli parlimen dan kroni kamu. Ini perlu dihentikan. Saya berpendapat bahawa jika kamu mempunyai seorang dua ahli parlimen dengan kelayakan luar biasa untuk memimpin GLC, maka okey, boleh dipertimbangkan. Saya tidak fikir ia menjadi satu isu utama. Tetapi jika kamu jadikannya sebagai peraturan, setiap ahli parlimen akan diberi jawatan tambahan, ganjaran tambahan, sedangkan rakyat sedang bergelut untuk mencari makan. Ini bagi saya adalah satu jenayah. Justru kita akan menentang, katanya semasa ditanya pada persidangan akhbar dalam talian. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.